Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus kepada semua. Sekali lagi kita bertemu dalam talian untuk kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita mulakan dengan doa. Bapa kita di syurga, terima kasih kepada berkat dan perlindungan kamu kepada kami. Pada pagi ini, kami berkumpul bersama untuk menyembah-Mu. Kami memohon agar segala dosa dan salah silap kami diampuni Tuhan, agar kami dapat sekali lagi bersekutuan dengan Tuhan. Utuskanlah Roh Kudus-Mu bersama kami untuk membantu kami memahami ajaran-Mu. Berkatilah masa persekutuan dan kebaktian kami walaupun secara talian. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Kebelakangan ini, cerita panas datang dari negeri di bawah bayu, iaitu negeri Sabah. Ahli politik, bagaimana harus kita melayani mereka? Kerajaan dan majlis tempatan, apakah tangkapan kalian terhadap mereka? Cukai, adakah kita benar-benar perlu membayarnya? Bagaimana dengan rejim jahat? Sekiranya anda hidup di bawah takbiran rejim jahat seperti Hitler atau jajahan Jepun pada masa dulu, adakah anda seharusnya mematuhinya? Mungkinkah anda juga terasa, adakah anda berada dalam takbiran rejim yang kurang baik di Malaysia sekarang ini kerana situasi persekitaran politik, sosial dan ekonomi negara pada masa ini? Apakah ajaran Alkitab kepada kita sebagai seorang warga negara yang baik? Jadilah warga negara yang baik. Rasul Paulus memberitahu pembacanya dalam surat Roma. Roma bab 13 ayat 1 hingga 3. Setiap orang harus taat kepada pemerintah kerana pemerintah mendapat kekuasaan daripada Allah. Pemerintah yang ada sekarang pun ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, orang yang menentang pemerintah menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sesiapa yang berbuat demikian akan mendatangkan hukuman kepada dirinya sendiri. Mereka yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah. Hanya mereka yang berbuat jahat harus takut. Jika kamu tidak mahu berasa takut dengan pemerintah, berbuatlah baik lalu kamu akan dipuji. Petikan Alkitab tadi adalah idea radikal untuk pembaca surat Paulus pada zaman itu. Pada masa itu, kebanyakan orang melihat agama dan kerajaan saling berkaitan. Gereja awal masih menyesuaikan diri dengan hakikat bahawa penyelamat, iaitu Mesiah, tidak akan memerintah umatnya dalam pemerintahan duniawi. Orang lain di sekitar mereka menyembah Roma dan Kaisar sebagai Tuhan. Namun di sini, Paulus menyuruh mereka untuk mengikuti Yesus sebagai Raja mereka dan pada masa yang sama masih tunduk kepada pemerintahan Roma. Ajaran Paulus dalam Roma bab 13 perlu diimbangi dengan Wahyu 13. Wahyu 13 ditulis pada masa pengayanaan terhadap orang Kristian di bawah pemerintahan Raja Domitian. Negara itu dilihat sebagai sekutu syaitan, digambarkan sebagai naga merah yang telah memberikan kuasa kepada negara itu untuk menganiaya orang. Paling teruk, pemerintah sesebuah negara boleh menjadi iblis. Kedua-dua catatan di Roma 13 dan Wahyu 13 adalah benar. Ada pemerintahan yang baik dan ada pemerintahan yang jahat. Kerajaan manusia ada yang baik tetapi ada juga yang jahat. Bagaimana anda boleh hidup sebagai warga negara yang baik dalam sesebuah negara? Pertama, kita perlu doa untuk mereka yang berkuasa. Petikan Alkitab rujukan diambil dari Mazmur bab 89 ayat 38 hingga 45. Israel adalah negara teokrasi, iaitu agama dan negara saling berkaitan. Kita sebagai rakyat Malaysia mungkin lebih senang memahami perkara ini. Pemimpin umat Allah adalah orang yang diurapi, seperti yang dinyatakan dalam ayat 38. Juga adalah orang yang memakai mahkota
dan duduk di atas tahta, iaitu dianggap sebagai seorang raja. Okay. Raja-raja dalam perjanjian lama dianggap sebagai diurapi oleh Tuhan, tetapi banyak dari mereka berdosa dan tidak setia kepada Tuhan. Samalah sekarang di negara kita. Ada banyak ahli berhormat yang beragama Kristian, tetapi perangai dan tingkah laku mereka tidak sehaluan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kita jangan hanya mengutuk mereka, tetapi harus berdoa untuk mereka agar mereka dapat mentadbirkan negara ini dengan bijak dan baik. Berdoa agar Tuhan membimbing mereka di jalan yang benar dan melindungi mereka daripada yang jahat. Janganlah mereka mendatangkan malu kepada diri mereka, keluarga mereka dan nama Tuhan kita. Saya rasa kita ada membaca atau mendengar kisah tentang mantan pemimpin-pemimpin kita yang bersumpah atas nama Tuhannya, tetapi disabitkan kesalahan rasuah, salah guna kuasa dan berbohong di mahkamah. Berdoalah agar pemimpin-pemimpin kita tidak bersedemikian, di mana ia tidak memuliakan nama Tuhan. Kedua, nikmati kebebasan di bawah kuasa pemerintah. Kita ambil dari buku Roma bab 13 ayat 1 hingga 14. Kita hidup dalam zaman antara kedatangan pertama dan kedua Yesus. Apabila Yesus kembali, dia akan memerintah kerajaannya, iaitu kerajaan Tuhan, dan akan memerintah selama-lamanya. Tidak akan ada keperluan untuk kerajaan manusia lagi. Namun, sementara itu kita memerlukan kerajaan dan pemerintahan manusia. Kewibawaan pemerintah dilihat dengan jelas seperti dalam ungkapan Rasul Petrus sebagai penguasa manusia yang dikatakan dalam 1 Petrus bab 2 ayat 13. Ini tidak bermaksud bahawa manusia merancangnya secara bebas dan terasing daripada Tuhan. Sebaliknya, ia adalah institusi yang tersirat dalam kehidupan sosial manusia sebagaimana Tuhan menjadikannya. Oleh kerana Tuhanlah yang menetapkan syaratnya, Rasul Paulus menulis bahawa setiap orang harus menyerahkan dirinya kepada penguasa yang berkuasa seperti yang dinyatakan dalam Roma bab 13 ayat 1 dengan 2. Sekiranya ia berlaku untuk kewibawaan sekular, maka seharusnya ia perlu berlaku untuk kewibawaan gereja. Tidakkah begitu? Setiap gereja mempunyai struktur kewibawaan yang berbeza. Gereja Metodis, gereja Roman Katolik, gereja Baptis. Mungkin dari pengalaman sekalian, tunduk kepada kewibawaan pemimpin gereja kita tidak selalunya mudah, tetapi ia membawa kebebasan yang besar. Ini adalah asas dalam perjanjian baru. Anda harus mematuhi setiap kewibawaan, iaitu kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan institusi di mana anda berada, seperti sekolah, syarikat, kelab dan sebagainya. Mengapa? Pertama, anda melakukannya kerana mereka adalah sebahagian daripada kewibawaan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kedua, anda melakukannya kerana takut kepada akibat jika tidak mematuhinya. Sekiranya anda melanggar peraturan sesuka hati kamu, berhati-hatilah. Polis tidak hanya untuk dikagumi dengan pakaian seragam mereka. Tuhan juga berminat untuk menjaga ketertiban. Maka Tuhan akan mempergunakan polis untuk melakukannya. Cuba anda keluar rumah ke tempat awam tanpa memakai papan muka sekarang. Maunya ditangkap pihak polis dan denda RM1,000 dan penjara. Ketiga, kerana hati naluri. Itulah sebabnya kamu harus taat kepada pemerintah. Bukan sahaja kerana takut kepada hukuman Allah, tetapi kerana hati nurani kamu menyuruh kamu berbuat demikian. Sekiranya anda tidak mematuhi pihak berkuasa, anda tidak boleh hidup dengan hati nurani yang aman.
Itulah sebabnya anda mesti hidup dengan penuh tanggungjawab. Bukan hanya untuk mengelakkan hukuman, tetapi juga kerana cara yang betul untuk kehidupan, seperti yang diceritakan dalam ayat kelima. Misalnya, anda membawa kereta dan ketika parking, anda terlanggar kereta orang. Tiada orang nampak dan tiada CCTV. Anda boleh sahaja terus memandu keluar dan buat-buat tak tahu. Tetapi hati nurani kamu pasti tidak akan aman. Jika anda letakkan nombor telefon anda dan nota bahawa anda terlanggar kereta dia dan minta dia telefon anda untuk pampasan, saya pasti hati nurani anda pasti aman. Mungkin pihak sebelah bermurah hati dan meminta ganti rugi yang sedikit. Kita dapat lihat perbezaan yang jelas antara moral peribadi dan penguasaan undang-undang oleh pemerintah. Dalam bidang soal moral peribadi, ajaran Paulus sangat mirip dengan ajaran Yesus. Ia adalah salah satu tindakan yang untuk tidak membalas dendam dan memalingkan pipi yang lain, seperti yang diajar dalam Roma bab 12 ayat 14 hingga 21. Namun, Paulus bergerak dari sana untuk membincangkan pihak berkuasa yang memerintah. Dia berbicara tentang penguasaan sebagai hamba Tuhan untuk menjatuhkan hukuman ke atas orang yang melakukan kesalahan. Negara mementingkan perlindungan rakyatnya. Minta maaf. Untuk berdiam diri dan membiarkan pembunuhan, keganasan dan kejahatan berlaku adalah tidak bersifat penyayang dan tidak Kristian. Secara analogi, jika ia adalah wajar untuk pihak berkuasa menggunakan kekerasan untuk melindungi warga negara dari ancaman dalaman, misalnya dari pencuri, perompak, maka boleh dikatakan ia juga adalah hak untuk melindungi mereka daripada ancaman luaran secara kekerasan. Jika perlu, seperti askar dalam peperangan. Dalam praktikal, keputusan untuk menggunakan askar untuk peperang adalah sukar untuk diperjelaskan. Sebaliknya, secara rundingan damai untuk menyelesaikan persengketaan adalah yang terbaik. Apa yang kurang kontroversi ialah kita harus membayar apa yang kita berhutang, seperti yang diajar dalam ayat 6 hingga 8. Ini bererti membayar setiap sen cukai yang anda perlu bayar dan semua bil anda sebaik saja bil itu diterima. Jangan biarkan hutang anda tertunggak. Bayarlah apa yang harus kamu bayar kepada pemerintah. Bayarlah cukai pendapatan jika kamu perlu membayarnya. Bayarlah cukai tanah jika kamu harus membayarnya. Hormatilah mereka yang harus dihormati dan hargailah mereka yang harus dihargai. Jangan berhutang kepada sesiapa pun, kecuali berhutang kasih sesama satu yang lain. Sesiapa yang mengasihi sesama manusia mentaati Taurat. Jika tidak boleh berhutang, macam mana ya kita nak hidup sekarang? Saya rasa semua orang ada berhutang. Hutang kepada bank. Betul tak? Tidak silap atau tidak salah memiliki hutang yang terancang dan terkawal seperti pinjaman rumah, pinjaman kereta atau pinjaman untuk pelajaran. Ya. Walau bagaimanapun, kita harus berhati-hati menghindari hutang yang tidak terancang atau tidak terkawal. Sekiranya anda terperangkap dalam hutang yang tidak terancang, adalah penting untuk tidak mengabaikannya dan mendapatkan bantuan secepat mungkin. Misalnya daripada Biro Khidmat Nasihat Hutang. Cara untuk memenuhi ajaran ini adalah dengan mengasihi sesama anda seperti diri anda sendiri. Apabila anda mengasihi orang lain, anda telah menyempurnakan ajaran dan permintaan undang-undang selama ini. Sekiranya kita menuruti ajaran ini,
Kita tidak akan mencuri kerana kita akan prihatin kepada perasaan tidak senang yang dirasai oleh orang yang barangannya kita curi. Kita tidak akan membunuh atau mempunyai kemarahan yang tidak wajar kerana prihatin kepada rasa sakit yang akan ditimbulkan kepada orang lain. Kita juga tidak akan melakukan zina kerana kerosakan yang akan dibawakan terhadap perkahwinan dan hubungan banyak pihak. Hukum Tuhan, jangan tidur dengan pasangan orang lain. Jangan ambil nyawa seseorang. Jangan ambil apa yang bukan milik anda. Jangan selalu menginginkan apa yang tidak anda miliki. Dan banyak lagi jangan yang dapat anda fikirkan. Akhir sekali, tambahkan ini. Sayangi orang lain seperti diri anda sendiri. Anda tidak berlaku salah apabila anda mengasihi orang lain. Apabila anda menambahkan semua yang ada ke dalam hukum Tuhan, jumlah mutlaknya adalah cinta atau kasih sayang. Hukum Allah disimpulkan dan disempurnakan dengan kasih atau cinta. Cinta bukanlah alasan untuk melanggar perintah, tetapi untuk mematuhinya. Perintah ini diberikan kerana kasih Tuhan untuk kita dan dilaksanakan oleh rasa kasih kepada Tuhan. Paulus tidak menulis, jika anda mengasihi, anda tidak perlu mematuhi perintah. Sebaliknya, dia mengatakan, jika anda mengasihi, anda akan menunaikan perintah. Yesus adalah contoh kasih yang terunggul. Paulus berkata, berpakaianlah dengan Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah agar watak Yesus, kasihnya, akan mengelilingi dan melindungi anda dan dapat dilihat oleh orang-orang yang anda temui hari ini. Tetapi, biarlah Tuhan Yesus Kristus menjadi pelindung kamu. Janganlah turuti tabiat orang berdosa untuk memuaskan nafsu, seperti yang diceritakan dalam ayat ke-14. Kaedah ketiga, ketahuilah hak kuasa pemerintah. Petikan Alkitab dirujuk dari 1 Tawarikh, bab 7 ayat 1 hingga 9. Anda boleh membacanya nanti. Sekiranya kita melihat seluruh dunia kita hari ini, kita melihat kepimpinan dan pemerintahan yang baik dan yang buruk. Orang-orang Israel juga mempunyai zaman pemerintahan yang buruk. Ketika penulis buku Tawarikh mengimpulkan daftar dan jurai keturunan, dia menulis, ini adalah jurai keturunan yang lengkap bagi seluruh Israel yang tercatat dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yahuda pada waktu mereka dibuang ke Babel kerana mereka tidak percaya dan tidak taat. Dalam daftarnya, ia menyebut Kish, bapa kepada Raja Saul, dan Saul, bapa kepada Yonatan, yang kemudiannya digambarkan sebagai contoh seorang yang bermula sebagai pemerintah yang baik tetapi berakhir sebagai satu yang buruk. Saul menjadi contoh untuk jenis pemerintahan yang diwatakan dalam Wahyu 13. Manakala Raja Daud digambarkan berusaha sebaik mungkin untuk tetap setia dan tunduk kepada kewibawaan Tuhan. Kita biasa mendengar cerita ada saudara atau sahabat atau kenalan yang nak berhijrah ke negara lain kerana pada pendapat mereka, negara itu mempunyai pemerintahan yang lebih baik daripada negara ini. Tetapi ramai pula yang nak berhijrah ke negara kita. Jadi terpulanglah kepada kita untuk menjadikan negara ini lebih baik dengan menjadi warga negara yang dituntut Allah. Marilah kita sudahi kebaktian pagi ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran kamu kepada kami pada hari ini. Bantulah kami untuk hidup sebagai warga negara yang baik dengan sikap yang betul kepada mereka yang Tuhan putuskan
mempunyai kuasa ke atas kami. Bantulah kami untuk menuruti dengan rahmat yang baik kewibawaan kerajaan duniawi yang Tuhan wujudkan di negara kami. Kami bersyukur kepada rahmat Tuhan kerana kami masih dapat menyembah Tuhan dengan bebas, dan bantulah kami agar watak Yesus dengan kasih-Nya mengelilingi kami dan dapat dilihat oleh orang lain agar orang lain juga dapat mengenali Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Suci. Amin. Sehingga kita bertemu sekali lagi dalam kebaktian pada masa akan datang. Salam hormat dan salam sejahtera untuk semua.